Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi wa da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال: عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dirahmati Al-Fadhil Tuan Imam beserta dengan ahli jawatan kuasa dan pengurusan, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah kurniakan kepada kita kesempatan yang begitu banyak sehingga kita berada di saat ini setelah melalui satu madrasah yang disebut sebagai Madrasah Ramadan, Madrasah Taqwa, yang insya-Allah mudah-mudahan berupaya untuk membentuk nilai ketakwaan dan dia boleh bertahan dengan nilai istiqamah sampai ke hari ini insya-Allah. Dan kalau boleh sampai Ramadan akan datang, dan kalau boleh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pelajaran penting dalam bulan Ramadan yang lepas ataupun yang menjadi silibus dalam madrasah ini, Madrasah Taqwa ni ialah Madrasah Ramadan, ialah berkait dengan salah satunya dosa. Dosa ni pelajaran penting. Dosa di mana dalam bulan Ramadan kita diajar dan kita telah ditunjuk cara kita ni jadi okey, kita ni jadi baik, kita ni jadi seorang yang hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita akan berjaya bila dua perkara ni, bila kita boleh jauhkan daripada kita. Yang pertamanya ialah dosa yang disebut tadi. Sebab dosa ni, bagaimana kita bincang dalam perbincangan yang lama dah, dalam hadis akidah kita yang ketujuh, yang keenam, menjelaskan tentang dosa ni kena pandang buruk sungguh, jijik, baru kita rasa tak selesa bila buat. Berbeza dengan iblis. Jadi yang keduanya ialah kita kena jauhkan daripada iblis, syaitan dan seumpama. Sebab apa? Sebab
dia lah yang akan bawa dosa, hiaskan dosa jadi seronok. Jadi kalau dua ni kita boleh jauhkan daripada kehidupan kita, dan itulah program yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itulah prestasi kita terbaik dalam bulan Ramadan. Al-imsak, tak ada puasa, menahan diri daripada buat dosa. Bukan saja dosa yang membatalkan puasa, bahkan dosa, segala jenis dosa. Itu disebut sebagai puasa al-khawas. Para ulama kita sebut beberapa kategori puasa kan. Al-awam, jadi jaga yang batal puasa. Dosa menumpak tak batal puasa, tapi kita kena jauhi. Sebab apa? Sebab kita boleh pahala kerana berpuasa, kita sapu balik pahala kerana buat dosa. Jadi rugi. Jadi kita kena berusaha untuk capai tahap disebut puasa al-khawas, orang yang khusus, orang yang istimewa, iaitu meninggalkan bukan saja dosa itu, segala jenis dosa. Bahkan berusaha untuk mencapai lebih lagi disebut khawasul khawas. Bagaimana? Bukan saja buat dosa, kita kena jauhkan daripada perkara yang menghalang kita daripada lupa kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah, sudah pasti kita takkan buat dosa. Jadi ini di antara yang kita belajar dalam bulan Ramadan, menyebabkan alhamdulillah banyak bila kita jauhkan daripada dua ni, sebenarnya hidup kita ni bukan vacuum, bukan kosong. Bila kita buang dosa, benda lain masuk, iaitu amal soleh, amal kebaikan. Bila kita jauhkan daripada musuh Allah, kita dekat dengan Allah. Jadi itulah kejayaan kita. Jadi bila kita bercakap tentang kejayaan dan kaitan dengan pelajaran kita pada malam ini, bila kita sebut dosa ni benda yang tak nampak, buruk pun sebut buruk, tapi tak nampak lagi. Begitu juga sebut pahala, tak nampak juga. Sebut pahala banyak, boleh kebaikan, tapi tak nampak sebagaimana kita nampak duit depan mata kita. Kenapa dosa, pahala, syurga, neraka tak nampak? Sebab bukan dia duduk sekat sini, dia duduk di akhirat. Di akhirat baru nampak. Jadi poin kita, ada satu poin di perbincangan kita malam ni. Poin kita ni ialah macam mana kita nak suruh nampak benda tu. Kalau nampak buruk kita, kalau nampak buruk takut kita, macam mana nak dia jadi macam tu? Sedangkan benda je bukan ada sikit kat sini, di akhirat. Nak tengok memang dengan mata tak nampak. Kalau tengok nampak duit je, nampak benda je, pahala, dosa. Begitu juga syurga, neraka, antara benda penting yang memberi kesan dalam kehidupan kita, tidak ada sekarang dan tak nampak. Jadi bagaimana nak buat? Itu yang kita cuba bincang sikit. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya mudah saja, sebab kita tengok orang yang berjaya buat macam mana. Generasi yang terbaik, iaitu para sahabat. Kita tahu macam mana dia buat. Tak boleh nak tengok. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di depan kita di dunia, tapi akhirat. Dan akhirat ni tak ada sekarang. Tak adalah kita guna teleskop nak tengok macam tengok anak bulan, tak nampak. Sebab dia bukan di dunia, di akhirat. Nak dengar pun tak boleh dengar. Jadi bagaimana kita nak tengok? Jadi kita nak tengok akhirat, kena tengok penglihatan biar sampai ke akhirat. Apa dia? Hanya boleh dilihat dengan mata hati saja, baru nampak. Mata hati, terangnya mata hati berteraskan pada sejauh mana keyakinan kita. Sebab itu jenis cara tengok dengan mata hati. Keyakinan kita, kalau yakin pada akhirat, kita boleh tengok kesan pada peribadi di dunia lagi. Itu yang kita nak. Bukan di akhirat kita nak takut kepada Allah, sebab kita nak buat di dunia sekarang. Nak menjauhi rasuah bukan di akhirat, di dunia. Tapi ilmunya di akhirat. Yang kita kena tengok biar sampai ke akhirat, kesannya sekarang. Jadi kena tengok dengan mata hati. Yang mata hati ini melihat dengan keyakinan.
Mata hati ini melihat dengan keimanan. Mata hati yang menjadikan dia sentiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bila sebut dosa, gementar dia. Bila sebut pahala, berebut dia. Ini akhirat ni. Walaupun akhirat, tapi bila tengok, dapat melihat gambaran, walaupun duduk di akhirat, kita dapat melihat kehebatan, kecemerlangan peribadi dalam kehidupan di dunia. Sebenarnya kita bincang dah dulu dalam hadis yang ke-8, wawasan akhirat. Kita bincang bagaimana orang yang berjaya. Contohnya Sayyidina Umar, kita ambil contoh tokoh yang amat jelas. Sebab dia ada ilmu akhirat. Dulu kita cerita tentang Umar Abdul Aziz. Dia berjaya. Kenapa? Kerana dia melihat sampai akhirat. Jadi para sahabat pun begitu. Kenapa? Kerana mereka melihat dengan keimanan. Mereka melihat dengan hati, dengan mata hati yang menyebabkan nampak, seolah-olah dia nampak pahala ni macam kita nampak duit. Melihat dosa ini seolah-olah kita melihat binatang bahaya yang tunggu nak bunuh kita ataupun nak terkam. Takut. Jadi nak tengok dengan bina keyakinan. Okay. Cuma dalam nota ni anda sebut ataupun kita sebut lain sikit, iaitu sebenarnya kita nak yakin pada akhirat, nak tengok semua yang terdapat di akhirat, khususnya yang berkait dengan amal kita ini, dosa, pahala, syurga, neraka. Sebenarnya tidak akan yakin pada semua benda itu, melainkan kita yakin dengan yang memberitahu kepada kita. Kena selesai dulu. Siapa yang beritahu kepada kita benda akhirat ni, benda tak nampak ni? Nabi. Orang yakin kepada Nabi, dia yakinlah dengan apa yang Nabi sebut akhirat. Nabi ni ambil kepada mana? Kepada Allah. Bermakna orang yang beriman kepada apa yang telah diberitahu di akhirat, walaupun tak pergi lagi, walaupun tak nampak, tapi keimanan, keyakinan itulah menampakkan kesannya, kerana keimanan mereka terhadap Rasul dan Allah. Tinggi keimanan, tinggilah keyakinan mereka terhadap apa yang dinyatakan di akhirat tersebut. Sebab itulah kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bila disebut, dijanjikan oleh Allah akan kebaikan, akan ganjaran, akan pahala, berbu-rebu mereka. Kalau kita tengok dalam peperangan Uhud umpama, ada seorang sahabat dalam satu hadis, sebagaimana yang telah disebut, antaranya ialah Amru bin Al-Humman. Amru bin Al-Humman, ada yang mengatakan orang lain, bukan dia. Iaitu dia pernah tanya semasa peperangan Uhud. Kata, ya Rasulullah, kalau aku mati sekejap lagi lah, di mana aku, ya Rasulullah? Okey, sudah pasti sebab janji Nabi ni bukan macam kita. Sebab Nabi ni bercakap dengan wahyu. Maka Nabi SAW menyatakan, kamu akan berada di syurga. Bila Nabi sebut kamu berada di syurga, di tangannya ada beberapa biji tamar, dia ambil, dia letak. Dia takut apa yang Allah Nabi janjikan terlepas, lambat. Kenapa? Kerana dia tak rebut peluang tersebut. Maka dia rebut peluang tersebut sehingga memang benar dia mati syahid. Ini sahabat tak nak tangguh dah. Sebab yakin dengan sebenar-benarnya apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, maka rebut peluang sehingga mereka berjaya mendapatkan. Khalid bin Al-Walid, kerana dijanjikan oleh Allah dan Rasul, bagaimana orang yang mati syahid, bila dia nak mati, dia menangis. Kenapa? Kerana dia kata, aku mengharapkan untuk mati syahid dengan macam-macam siri peperangan, penuh badan ini dengan paruh, tapi Allah tak kurniakan pada nangis, takut tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Padahal saksi, ya kan, sudah ada banyak.
di atas jasa yang telah diberikan oleh beliau. Itu sahabat mempunyai semangat yang amat tinggi kerana mereka melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah, walaupun benda itu tak nampak sekarang di akhirat, pahala syurga ni, tapi bersungguhnya mereka seolah-olah mereka melihat berada di hadapan mata mereka. Begitu juga tentang dosa yang telah kita sebut sebelum ini. Bagaimana Anas bin Malik menyatakan, kami tengok dosa ni sebab digambarkan buruk, kami tengok dosa kecil, rasa gementar, takut, seolah ada benda yang akan merosakkan, memusnahkan kami. Sebab keyakinan yang tinggi. Ini cara nampak akhirat, keyakinan yang tinggi. Sebab itulah Anas menyatakan, annakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kamu menganggap amalan kecil, dosa kecil kamu buat lebih kecil daripada rambut, tidak ada apa kesan. Kami di zaman Nabi dulu menganggap dosa kecil macam ni, bagi kami kami anggap seolah-olah dia perkara, benda yang boleh membinasakan kami, takutkan. Kenapa demikian? Mempunyai sensitiviti yang tinggi kerana keimanan, kerana keyakinan, kerana mereka melihat dengan mata hati, nampak akhirat dengan jelas, memberi kesan dalam kehidupan di dunia ini. Okey, itu nak jelaskan tentang betapa pentingnya peranan hati. Kita cakap berhati malam ni. Pentingnya peranan hati, kerana itulah kerja dia. Okey, kita nak cari dalil lagi, nak beritahu hati ini penting. Nabi beritahu, antaranya Nabi SAW menyatakan, orang yang bermasalahnya ialah bila ada masalah di hati. Sebab itulah hati ini, dia ada benda-benda yang berkualiti, yang mahal, yang penting, yang bernilai saja. Benda buruk buang, termasuk dosa. Kalau tidak, dia tak berfungsi sangat. Antaranya Nabi SAW menyebut tentang bagaimana hati ini memainkan peranan penting. Berjayanya ataupun gagal kita ialah disebabkan oleh hati. Nabi sebut dalam satu hadis. Yang ni pun, hadis ni pun kita bincang dalam perbincangan yang lepas. Nabi kata, yushaku al-umam antada ilaihi kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Wa qila ya Rasulullah mamin killatun nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsirun. Okay. Nabi SAW menyatakan, satu masa nanti kamu akan jadi hidangan kepada musuh. Musuh akan kerumuni kamu sebagaimana orang kelaparan berebut nak ambil makanan dalam hidangan. Macam mana orang lapar berebut, begitulah kamu. Sebab apa kamu menjadi mangsa? Sebagaimana hari ini nyawa umat Islam dibunuh, tak ada apa, tak bising pun, tapi cuba orang lain kena bunuh. Okey, apa yang berlaku di Perancis dah baru, satu dunia kutu. Tapi apa yang berlaku di Turki, tak ada orang pun cakap. Cakap sekadar nak lepas, nak melepas batu di tangga saja. Itulah nasib umat Islam hari ini. Jadi Nabi kata, bilangan kamu ramai. Sahabat tanya, adakah bilangan kami sedikit wahai Rasulullah? Nabi kata ramai, tapi kualiti tak ada, kuantiti ada. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kamu ini seumpama buih di lautan, nampak hanya dah sampai ke pantai, tengok habis, tak ada. Tanda kita hilang kualiti keimanan. Di mana kualiti? Di hati. Tanda kita hilang kualiti keimanan ialah disebut la yanza'anna Allah al-mahabata fi qulubi adubikum. Allah akan cabut perasaan hebat ataupun gentar musuh terhadap kamu. Itu tanda. Sebab masa perang Badar dulu, Allah guna yang sebaliknya, iaitu musuh rasa gentar. Itu tanda kemenangan. Masa perang Badar ni mula-mula sekali peperangan
yang dilalui dalam keadaan umat Islam tak bersedia pada waktu itu. Tapi Allah kata kemenangan ini berada di tangan aku, boleh aku nak bagi. Salah satu tandanya ialah Allah wahyukan kepada malaikat, iaitu idh yuha rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Ingatlah kita ke mana Allah wahyukan kepada malaikat, aku bersama kamu, kamu sabarkan, kamu teguhkan orang yang beriman hati-hati mereka. Allah kata aku sa'ulqi, aku akan campak dalam hati musuh ar-ru'bu, perasaan takut, gemetar, resah, gelisah. Ini tanda kemenangan. Tapi sekarang ni apa dia? Allah cabut. Malah kita pula takut pada musuh, gerun. Kemudian Allah campak apa dia? Wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah campak dalam hati orang yang orang Islam sekarang ini al-wahnu. Maka sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu dia. Hubbud dunia, benci kepada dunia, cinta pada dunia dan benci kepada mati. Maksudnya ialah bila cinta pada dunia nampak benda je. Benci kepada mati bukan tak nak mati. Dalam arti kata nilai yang terdapat selepas kematian, perjalanan selepas kematian itu, iaitu yang berkait dengan nilai-nilai agama, yang berkait dengan janji Allah bagi kaitan dengan dosa pahala syurga neraka, kehidupan di akhirat. Tak ada dalam kehidupan mereka. Itu tanda penyakit. Sebab apa? Sebab nak tengok benda akhirat mesti memiliki kualiti keimanan. Baru nampak kedudukan akhirat itu, dosa pahala syurga. Memberi kesan dalam kehidupan kita hari ini. Maknanya kualiti keimanan dilihat sejauh mana dari segi kualiti keimanan yang ada dalam hati. Bila ada kualiti keimanan tersebut, maka dia akan dapat melihat dengan jelas kedudukan akhirat, yang kehidupan yang sebenar. Sebab kehidupan kita sebenarnya di akhirat. Sekarang ni ujian nak dapat lulus ke kakak tu ya. Nak hidup sebenarnya di akhirat. Sebab hidup di akhirat bukan sehari, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 bilion tahun, selama-lamanya. Jadi ini nak suruh nampak akhirat bukan senang. Bukan senang sebab apa? Sebab tak boleh tengok dengan mata, nak tengok dengan mata hati, keimanan, baru nampak. Okey, maka bukti telah jelas ini disebut oleh Nabi tentang nilai disebut lepas mati itu ialah nilai kualiti iman yang berkait dengan kebanyakannya ilmu-ilmu akhirat. Okey, kemudian kita tengok satu lagi apa yang telah disebut oleh Imam Ghazali. Sama je yang disebut. Nak beritahu bahawa kualiti keimanan kita itu memang hati. Dia mampu dia melihat apa yang telah disusun oleh Allah di akhirat, memberi kesan di dunia. Maka Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata ibu cintakan Allah. Cinta ni adalah hati, ibu segala kebaikan. Cintakan dunia adalah hati juga, ibu pada segala kejahatan. Sama dengan Nabi sebut dalam hadis tadi. Mana disebut cintakan Allah, apa yang telah Allah tetapkan. Dan Allah tetapkan bagaimana kehidupan yang menjadi teras, yang memandu kehidupan kita sebagai peringatan dan juga panduan dalam kehidupan kita yang berkait dengan benda akhirat, dosa pahala syurga. Tapi kita nak guna sekarang. Itu yang penting. Sebab itulah pernah nak sebut dahulu dalam tajuk yang ke-8, kita ni nak jadi seorang yang berintegriti, seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang adil. Adil ialah orang yang meletakkan sesuatu ikut apa yang Allah susun, ikut peraturan lah dalam bahasa kita. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana nak berlaku adil? Nak ada ilmu akhirat. Tu. Kena ada ilmu akhirat nak berlaku adil di dunia. Sebab apa? Sebab itu kesan yang berkait dengan nilai dunia yang diletak matlamatnya ialah di akhirat. Bagaimana kita sebut berkait dengan dosa pahala syurga neraka. Okey, seseorang itu akan berlaku adil, akan jadi adil.
akan patuh pada perintah Allah, laksanakan perintah Allah apabila dia yakin dengan sepenuh keyakinan. Itu mata hati yang yakin, yang tengok. Mata kasar dia tak jadi. Bagaimana keyakinannya, bagaimana keimanannya bahawa dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Allah yang maha adil, diadili dengan seadil-adilnya. Besar apa pun akan dikira, akan diadili, akan dihisap oleh Allah tak lepas. Bila pada hari pengadilan, hari akhirat, baru boleh jadi adil di dunia. Sebab itulah anda sebut dah lalu, semua orang hebat-hebat dalam Islam, ilmu akhirat terpahat kukuh dalam ingatan dan hati mereka, baru boleh jadi adil. Maka jelas kepada kita apabila melihat pada kualiti iman, dia melihat kepada keyakinan mata hati itu sendiri. Maka bila iman percaya, hati yakin dan percaya kepada apa saja yang dibentang oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Allah, maka dia akan melaksanakan segala tuntutan, segala peraturan dan sebagainya. Maka